Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, minggu ni kita teruskan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah. Okey, minggu lepas murid-murid dah tahu apa yang dimaksudkan dengan sejarah. Ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan sejarah? Okey, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Ingat ya? Okey, kita tengok. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti sumber dalam sejarah dan juga menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Okay, untuk kriteria kejayaan, murid berjaya mengenal dua jenis sumber sejarah dan mengetahui tiga kaedah penyelidikan sejarah. Hari ini kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sumber sejarah. Okey, murid boleh rujuk buku teks muka surat 6. Okey, sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kita tengok dulu sumber primer. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Okay, contoh sumber primer ialah fosil, artifak, manuskrip dan dokumen rasmi. Ini ialah contoh sumber primer. Gambar yang pertama ialah fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Gambar yang kedua, artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Okay, gambar yang ketiga, manuskrip. Manuskrip tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Okay, yang keempat, dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kita tengok pula sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan dari sumber asal. Contoh sumber sekunder ialah akhbar, majalah, buku dan risalah. Murid-murid pun boleh kan kalau dalam buku kita akan jumpa kisah-kisah sejarah. Okay, macam buku teks. Buku teks ialah sumber sekunder. Ini ialah contoh sumber sekunder atau sumber kedua. Ni contoh buku, majalah, akhbar, risalah. Okey. Kita tengok pula kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ada 3 kaedah untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Kaedah arkeologi. Okey, kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari atau ekskavasi. Contohnya, fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Di sini cikgu sertakan gambar contoh gali cari. Ini ialah gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah. Gambar sebelah ni pula, ini adalah contoh rangka Perak Man yang dijumpai di Lenggong Perak. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya,
tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Ini contohnya kamu uh, bertanya kepada nenek ke atau ayah atau ibu atau siapa sahaja yang terlibat dengan peristiwa sejarah. Ada 3 langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Ini penting. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Apabila dah temu bual, dah rakam, kamu kena salin semula rakaman tu untuk dibuat penulisan. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Ada 4 langkah dalam kaedah bertulis. Langkah yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah keempat, membuat penulisan. Pengkaji sejarah boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Semua kaedah ni yang terdapat dalam pendidikan sejarah memberi ruang kepada pengkaji-pengkaji untuk menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Sejarah ni kita tak boleh nak main tulis je. Kena berpandukan kepada fakta yang jelas dan tepat. Murid-murid. Sekian dulu kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti kelas cikgu.